Swisscap Holding ni, holding company untuk grup ni kita panggil Swisscap Holding. Dalam tu kita ada beberapa subsidiary lah, subsidiary associate company juga. Swisscap ni almost 25 over years lah in this property line lah. Kita bermula daripada Kelang dulu, daripada Kelang, lepas tu kita banyak buat di sebelah Kelang yang sana, Kelang, Shah Alam, lepas tu Teluk Parlimen Garang, kan? And then slowly kita moving sini lah. Lepas tu kita ada buat di Nilai juga projek kita, lepas tu di Kota Damansara, itu Shah Alam. And then Swiss Domain Sdn Bhd adalah company yang kita punya subsidiary company yang membangunkan flat lama, flat 4 tingkat Kampung Kinci. Office saya ni adalah sebenarnya tapak flat 4 tingkat Kampung Kinci yang kita telah bangunkan. Kita mula tahun 2010 dulu lagi. 2010, dia siap 2016. Alhamdulillah, ini ada saya bangga juga sebelum tu saya kena introduce sikit lah. Saya Encik Abdul Hadi bin Ahmad. Saya adalah seorang pengarah Swisscap, Swiss Domain, juga Rizikulus dan juga salah seorang shareholder Rizikulus Sdn Bhd untuk projek pembangunan Kampung Sungai Baru itu saja. Okey. Saya bangga juga. I think Swiss Domain di bawah Swisscap, ingat saya terus ke Swisscap lah. Swisscap tu punya holding company. Swisscap ni kita berjaya bangunkan flat 4 tingkat Kampung Kinci. Saya rasa projek bangunan semula yang pertama yang berjaya di Kuala Lumpur. Sebelum tu mungkin ada projek-projek lain lah. Ingat tuan-tuan kalau pergi dekat flat berkeliling, lama dulu dah diruntuh pun lama juga, tapi 15 tahun pun tak bangun. Lately alhamdulillah, lah 2-3 tahun baru nak dibangun. Kita di Kinci 2010 berusaha untuk membangunkan kampung flat 4 tingkat Kampung Kinci. Itu pun setelah mendapat mandat kepercayaan daripada pemilik sendiri. Sebab kita dulu dipilih daripada 4-5 pemaju yang lain yang orang kata mengemukakan usul untuk membangunkan flat 4 tingkat. Jadi dibuat pengundian, kita dipilih dari penduduk. Majoriti memilih kita, insyaAllah. Jadi 2010 kita bergerak. Pencoroban ni banyak jugalah. Sebab nak 472 pemilik unit, nak macam-macam ragam. Lepas tu nak dicuba, nak diterangkan pasal projek pembangunan ni. Skeptikal sikit lah mereka ni, tapi kita usaha hampir 2 tahun jugalah. Hampir 89-95% bersetuju, 5% tak bersetuju dalam 35 orang. Akhirnya kita terpaksa gunakan Akta Pembangunan Semula lah. Itu sebab tu flat 4 tingkat Kampung Kinci boleh dimajukan seperti tuan-tuan tengok sekarang. Alhamdulillah. Dulu macam tadi pun mungkin dah interview ni, pemilik rumah kecil, flat 1 bilik, flat 2 bilik, flat yang tak ada bilik pun ada 380 kaki persegi. Sekarang itulah di belakang saya, kalau boleh tengok 900 kaki persegi. 2 tahun lepas masa ekonomi bagus, mencecah market value sampai RM560,000. Sekarang ni dalam 480 sebab market down sikit kan, itu saja. Tapi yang ketara sangat tu sebab sini tu di sini tu sebagai satu center, dan di population dekat dia surrounded by population dan juga institusi, orang kata macam institusi, orang kata sekolah dan juga universiti UM. Sebab tu dekat sini dia punya rental demand tu very high. You don't believe dekat sini dia orang dapat 1,800, 2,200, 2,400 sebulan rental income. Dulu compare dapat 400.5 pun susah. Sekarang ni itulah alhamdulillah kejayaan Kinci yang kita bangunkan. Sebab itu kita di Swisscap ni kita ambil pendekatan, kita cubalah terokai niche market ni. Niche market maksud pembangunan semula, pembangunan brownfield, masuk dia tempat-tempat lama yang tak ramai pemaju nak menceburi bidang ni. Kita dah lalui membangunkan flat 4 tingkat Kampung Kinci. Alhamdulillah adalah sedikit kepakaran macam dia nak bangunkan. Sebab itu pada tahun 2016-2017 kita juga mendapat kepercayaan pada kerajaan untuk membangunkan flat lama PPR Seri Pahang.
Yang ni flat ni 1017 unit ya, dipunyai oleh DBKL. Kita bekerjasama dengan DBKL. Sekarang ni dalam proses pembinaan. Rumah-rumah lama telah kita robohkan pembinaan. InsyaAllah dalam masa 4 tahun lagi rumah tu siap. Bila rumah tu siap nanti akan dibagi balik kepada penyewa untuk dibeli dengan satu kadar yang begitu murah lah. Kalau tak silap saya, DBKL akan jual balik pada penyewa dalam RM42,000. Walaupun harga dalam RM350 ke RM400,000. Ya. Sebab apa? Itu merupakan orang kata tenant ni dah 40 tahun ya, nak memiliki rumah sendiri akhirnya ya. Bukan senang nak beli rumah dengan harga RM42,000 di tengah bandar. Itu juga pembangunan semula kedua yang kita lihat, yang sekarang ni dalam proses sedang berjalan. InsyaAllah dia berjaya sebab sekarang ni dalam proses construction. Selepas itu kita sebenarnya di-invited oleh Persatuan Penduduk, juga pemilik di Kampung Sungai Baru. Begitulah dengan subsidi kami kita Riziglos telah dijemput oleh Persatuan Penduduk yang memang mewakili penduduk di sana, menjemput Suescape kalau kami kita ni berminat untuk memajukan Kampung Sungai Baru. Sebab Kampung Sungai Baru tu bentuk landscape lebih kurang flat 4 tingkat lah. Dia ada flat dalam 8 blok, 264 unit dan juga ada rumah teres 56. Alhamdulillah bila saya berunding dengan persatuan, permintaan mereka tu kita rasa kita boleh buat. Sebab itu pada 2016 lagi kita telah menjalani MOU, perjanjian telah ditandatangani antara pemilik dengan kita lah. Itu satu. So far ni hampir 80% lebih bersetuju dengan projek ni lah. Itu alhamdulillah. Ada kita dalam proses-proses terakhir untuk menyelesaikan isu-isu tanah. Dan saya rasa antara sebab projek bangunan semula, konsep yang kita gunakan ini disukai oleh penduduk dan juga disokong oleh kerajaan. Sebab untuk pengetahuan ramai juga, Perbandaran Kampung Baru telah dilantik sebagai facilitator projek untuk pembangunan semula Kampung Sungai Baru. Sebab konsep bangunan kita ni tak menghalau orang keluar daripada lokaliti mereka. Macam di Kerinci dulu juga 472 unit hanya nak dibangunkan, pindah sekejap lah rumah transit. Tapi dibiayai sepenuhnya oleh pemaju. Penduduk tak bayar 1 sen. Dia duduk di sana, sewa mereka semua dibayar oleh pemaju. Bila siap, mereka masuk balik, itulah tu. Bila masuk balik dan dapat unit yang baru, kita panggil unit ganti pun percuma. Duduklah di sana. Hari itu untuk soft landing supaya mereka membiasakan diri duduk di rumah berserata dengan maintenance fees yang agak tinggi. Kalau Kerinci itu kita ada soft landing scheme. Kalau di Kerinci first year tu kita bagi maintenance free, ditanggung oleh maju. Lagi 3 tahun tu mereka hanya bayar RM36 saja. Sebab kita ada skim subsidi daripada pemaju. Cara kita menolong supaya nak membiasakan berang besok boleh membayar bila masanya tiba. Lagi 3-4 tahun mereka training tu first year tak bayar langsung. Lepas tu the next 3 tahun tu bayar rendah dulu supaya mereka tu kita nak tunekan supaya faham erti maintenance ni. Dan penduduk duduk serata ni mesti tahu yang mereka semua mestilah bekerjasama untuk menjaga bangunan tu melalui maintenance charges lah. Alhamdulillah di Kerinci berjaya lah. Sekarang dalam proses terakhir untuk pembangunan semula di Kampung Sungai Baru. Itu mukadimah saya tu. Jadi cabaran yang kita fokus saya ambil pada Kampung Kerinci, Kampung Kerinci ni. Jadi ada cabaran masa tu yang mana ada tergoda keluarga enggan berpindah. Dan macam mana Encik Hadi handle, Suescape handle? Kita pada asalnya dipilih oleh penduduk sendiri melalui proses pengundian, tapi dalam masa itu juga tidak semua memilih kita. Jadi cabaran sebenarnya ialah bagaimana untuk meyakinkan mereka ni kita adalah pemaju yang akan mengutarakan janji kita. Itu yang penting. Maksud mereka skeptikal lagi sebab pada mereka
Kalau dengan kerajaan, pemaju kerajaan mungkin ya ini pemaju swasta ya. Saya pun faham ya. Pada mereka pemaju swasta ni at the end of the day itu talking about profit and loss saja kan ya. Make they trying to make money ya gitu saja. Itu nak meyakinkan mereka satu. Yang kedua pula berkenaan dia masa kita masuk di sini dulu di sini mereka mempunyai berbagai-bagai kepercayaan dari segi political incline yang itu ada cabaran jugalah, tapi bila kita terangkan projek bangunan semula ni tidak mengira batas kepercayaan at the end of the day ya, tidak kira lah apa asas kepercayaan kita, parti mana yang kita dukung, yang penting kita hendak menaikkan taraf hidup penduduk ni dengan memiliki satu kemudahan perumahan yang teratur. Yang tu ya. Yang ketiga, di Kerinci dulu ada unsur orang kata Kerinci ni 40 tahun. Kerinci ni dulu sebenarnya ada setinggan ya. Sebelum 13 Mei dulu memang setinggan. Ramai mereka datang dari Perak. Orang Perak paling ramai di sini. Kedua Negeri Sembilan, ketiga orang Melaka di sini. Jadi mereka membesar, bujang, kahwin, beranak, bercucu pun di sini. Jadi ada nostalgia sikit tentang kampung ni. Kalau boleh mereka tak nak dimajukan gitu. Tapi tidak besar sangatlah. Lepas tu yang keempat tu sedikit antara pertembungan antara generasi lama dengan generasi baru lah. Generasi lama itulah mungkin nak mengekalkan tradisi di sini. Generasi baru tu memikirkan bagaimana nak menggunakan harta yang lama ni supaya dapat membaiki kehidupan masa depan. Alhamdulillah apa yang kita buat sekarang RM50,000 flat dulu, 45 ke RM50,000 sekarang $500,000 a lot of money ada juga beberapa orang telah menjual, itu kita tak larang sebab apa, isunya ialah kita dah berjaya menaikkan taraf hidup mereka dengan pemilikan hak tanah. Pada dia jual RM50,000 dulu, kalau RM500,000 at least something. Yang kedua, tapi yang terkesan sangat saya dengan projek bangunan semula Kerinci ini, alhamdulillah kita berjaya menyelesaikan hampir 95% isu pusaka mereka. Dulu sebab kalau tidak ada projek ni, mereka ada orang kata tak apa punya attitude. Tak kisahlah nak buat apa, nak di settle isu pusaka. First generation dah banyak meninggal apa yang kita dapat rumah 40,000 saja tapi because nak dibangunkan tu, mereka waru-waru ni melihat future ni ada 400-500,000 punya property. Alhamdulillah mereka bersungguh-sungguh nak menyelesaikan isu pusaka ni. Tanpa diselesaikan isu pusaka ni mereka tidak boleh mendanai penyanyi usaha sama tu. Alhamdulillah hampir 95% kita berjaya menyelesaikan. Ada yang kita tak dapat selesaikan hingga hari ini juga. Ada 4 unit masih lagi tak dapat selesai walaupun rumah dah siap 4 tahun. Jadi kita masih bagi pegang rumah mereka tu. Yang itu saya pun tak tahu macam mana nak buat kepada kalian. Saya mungkin akan serahkan pada amanah raya lah. Sebab dah 4 tahun kita tanggung maintenance rumah ni. Dan masing-masing pusaka ni isu dia memang berkerak rotan apa orang kata tu, itulah memang adik-beradik begitu keras yang itu tak nak menyelesaikan. Yang itu ada 4 unit. Ada 4 unit. Walaupun kita cuba, kita katakan paling kurang selesaikan isu pusaka ni. Kalau bergaduh macam mana pun, lantiklah semua orang sebagai pentadbir rumah. Kalau 30 orang, letaklah nama 30 orang tu, paling kurang dapat juga besok. Just imagine kalau letak rental 2,000 saja. 1 tahun 24 kali 4 tahun, almost 100,000 lah. Gua dah boleh collect rental lah. Tapi sebab itu tak boleh, rumah terbiar. Saya pun tak boleh gunakan rumah tu sebab kita sebagai trustee saja kan. Itulah. Tapi alhamdulillah kes tu tak banyak lah. Benda yang sama juga di Kampung Sungai Baru, banyak juga isu pusaka. Alhamdulillah kita cuba slowly untuk ni. Cabarannya gitulah. Daripada awalnya memang skeptikal, akan ambil masa yang lama sikit. Tapi bila kita masuk di Kampung Sungai Baru, dan sebab apa dia macam ni? Sebab dulu Kerinci ni this is the first project yang pembangunan semula. Jadi mereka pun tak terfikir flat lama boleh dibangunkan, bila boleh dapat balik. Jadi skeptikal berkenaan projek tu ada. Tapi di Kampung Sungai Baru ni bila kita terangkan, selepas kita Razak mention di KL itu usaha kerajaan untuk bangunkan berjaya.
Jadi orang pun kata, sebenarnya bangunan lama ni boleh dimajukan, boleh ni, dan pemilik boleh memberi bahagian lalu kerjasama dengan pemaju, besok dapat return yang bagus. Kalau di Itulah. Sungai Paru tu, apa reason dia tak nak bersama untuk memulai semula? Okey. Di kampung Sungai Baru ni saya rasa di sana ada juga beberapa orang kata puak lah. Persatuan among DZ tu begitu kan. Jadi they trying to champion their own organisasi, itu salah satu. Yang keduanya untuk flat saya rasa tak ni almost flat 85-87% bersetuju, sebab pada saya flat tidak ada reason tidak bersetuju. Sebab flat average yang rumah dia dalam 120-150 ribu market masa kita masuk tapi sekarang dia naik sikit. 3-4 tahun urut-urut nak dibangunkan saja flat tu naik 150 ke 180 ribu. Urut nak dibangunkan saja, tengok dia punya orang kata magnitude pembangunan semula ni. Kita masuk 120 ke 150. Bila urut nak bangunkan saja dia dah naik 150 ke 180 ribu dalam 20-30 ribu. Belum dibangunkan lagi. Jadi return dia orang tu besok average 1 million. Jadi lonjakan begitu. Jadi kita ingat tidak ada ni, tapi ada juga yang membangkang. Sama jugalah. Tapi saya tengok banyak herd mentality lah yang hardcore begitu, jadi mengikut, tapi tidak banyak. Kalau Fed dalam 86% bersetuju. Yang banyak sana menentang, bukan menentang, yang masih menentang ada, dan juga yang atas pagar pun ada juga untuk rumah teres. Dekat sana kita gabungkan rumah flat dengan rumah teres. Sebab rumah flat tanah tak berapa besar. Jadi 96 unit rumah teres terlibat dalam pembangunan semua di kampus Sungai Baru. Yang ini dia agak ni sebab ialah rumah teres kenapa pula nak dibangunkan rumah. Rumah kita ni kita duduk selesa 22 kali 75 20 80 selesa duduk sana. Parking free. Besok nak dibangunkan kena bayar parking gitunya. Jadi banyaklah, sebab itu pampasan bukan compensation ataupun balasan yang kita bagi kepada rumah teres ni, dia agak berbaloi lah. Dia lebih lah. Kalau rumah teres kita bagi, kalau rumah flat tu kita bagi gantinya 1 unit kondo satu-satu. Kalau rumah teres ni average-nya dia orang dapat 3 unit kondo. Minimal 3 ada yang dapat 4, dapat 5, dapat 6, dapat 7, paling banyak dapat 11 unit. Itu bergantung pada saiz tanah mereka. Jadi kami make it really worth lah. Jadi worth. Dan rumah mereka dalam 400,000 sekarang. Besok kalau 3 unit 1 million each tu dalam 3 million. We make it really itu. Alhamdulillah kita ada lebih sedikit daripada 50% bersetuju dengan projek ini. Ya, berapa lama Encik Adi sediakan period untuk diorang tu bersetuju ataupun tidak, ataupun teruskan dengan akta pembangunan semula? Sebenarnya kita dulu tidak letakkan sangat orang kata time frame tu, sebab kita dia dulu approach-nya ada juga 1-2 pemaju yang masuk di tempat lain. Mereka mengadakan borang questionnaire first bagi kat penduduk, dia bersetuju ke tidak apa semua. Lepas tu kalau dia dengar persentif okey, baru dia nak masuk. Tapi kita dulu dia ada way round lah. Kita nak jumpa penduduk dulu personally, ini dan try kita cuba terangkan ini yang bersetuju kita buat masuk dulu slowly. Target dulu 2 tahun lah. Tapi sekarang dia dah 4 tahun. 4 tahun. Sekarang dah masuk 4 tahun kan? Dah bulan 9 ni 4 tahun lah. Untuk kita telah direct lah. Pada dulu target sebenarnya untuk mengujuk, untuk menyelesaikan isu tanah dalam masa 2 tahun ya. Sekarang dah masa 4 tahun lah. Tapi alhamdulillah kita dalam di final stage untuk menyelesaikan isu tanah ni, dan saya boleh kata insyaAllah projek ni memang confirm dijalankan. Sebab saya berterima kasih dengan Tan Sri Anwar, Menteri Wilayah yang baru ni, dengan mempunyai iltizam yang tinggi lah, untuk bangunkan kampung baru dan menjadikan kampung Sungai Baru ni sebagai satu projek contoh lah. Sebab beliau memberitahu insyaAllah kalau kampung Sungai Baru ni dapat dimajukan, dia pun terletak dalam enklave kampung baru, insyaAllah kampung baru
pelok-pelok yang lain di Kampung Baru akan dapat dimajukan. Jadi memang sekarang ni pendekatan telah diberi pendekatan untuk membantu pemaju yang bangun Kampung Sungai Baru telah diberi kepada Perbadanan Kampung Baru. Telah dilantik sebagai facilitator projek dan saya nampak orang kata usaha tu lebih lah. Jadi permasalahan yang kita ada, dia buat berbincang bersama dengan Perbadanan Kampung Baru dan agensi yang lain yang terlibat seperti JKPTG, Pusaka, PTG. Jadi masalah kita juga akan menjadi masalah kerajaan. Jadi mereka cuba bantu kita supaya tidak menjadi masalah dan Kampung Sungai Baru dapat dibangunkan dan later spill over dia kepada Kampung Baru. Kampung Baru dia lagi besar, dia kan dalam 200-300 hektar nak dibangunkan. InsyaAllah kita confident Kampung Sungai Baru ni dimajukan dan dia akan merebak. Kampung Baru akan jadi kenyataan lah. Tapi dia tak berjalan bukannya besok lah begitu. Tapi keyakinan tu ada. Sebab akan buka mata ramai orang. Bukan saja kepada penduduk sendiri, tapi pemaju-pemaju lain yang di luar tu yang mungkin mempunyai percaya dengan tidak percaya yang Kampung Baru ni boleh dimajukan. Jadi biar kita buat dulu, tak apalah, kita susah dulu tak apa. Kita perlukan yang distinct can be done. InsyaAllah pemaju lain tu akan masuk ini sebab pada kita Kampung Baru kerajaan sebagai facilitator saja Jadi mengharapkan kerjasama kerajaan dengan pemaju swasta untuk masuk bangunkan kawasan. Ini harapan kita sebenarnya. Kita jadi orang pertama bangunkan, insya-Allah besok dia akan spread kepada Kampung Baru. Itulah. Jadi ada tak antara penduduk yang mempersoalkan tentang sejauh mana kukuh kewangan Swescape tu? Sebab mungkin ada yang menyatakan takut bila kebanyakan ada pemaju yang melarikan diri. Dia dah berani, dia dapat kumpul tu dia orang larikan diri. So macam mana? Ada juga tapi tidak banyak lah. Sebab yang saya tak boleh janji, apa yang saya boleh janji ialah boleh check kita punya audited account. Track record kita pun ada sebab track record kita bukan track record seberangan, maksudnya bukan saja track record sebagai pemaju tapi maju yang menjalankan konsep pembangunan semula. Track record kita di Kerinci. Satu, kita di Pahang. Kita almost there, berjaya. Yang ketiga tu kalau masih lagi uas-uas tu, alhamdulillah dalam 6-7 bulan ni kerajaan telah orang kata campur tangan lah. Kerajaan sendiri, Kementerian Melaya campur tangan melalui Perbadanan Kampung Baru sebagai facilitator projek ini. Saya rasa bila kerajaan tak masuk campur, kerajaan akan mengambil kira lah background syarikat, iaitu kalau syarikat yang nak dibantu ni mesti yang punya keupayaan untuk membuat projek ni. Kalau tidak, I don't think kerajaan. Jadi kita ada dalam list tu, dalam list yang memaju yang mempunyai keupayaan. Tapi projek ni dia besar. Salah satu tu tapi tidak di Kampung Sungai Baru tidak akan dibangunkan serentak lah. Dia ambil masa 6-7 tahun juga. Jadi dari situ kita cuba mitigate dia punya risiko tu. Bila kita bangunkan secara berdikit-dikit tu, jadi risikonya akan rendah. Yang tu kita, tapi penduduk punya bangunan akan dinaikkan dulu. Macam Kerinci jugalah. Blok yang diorang duduk tu adalah blok yang pertama siap. Lepas tu baru kita bangunkan yang ni. Dari sini kita punya promise. Dan yang keempat tu perjanjian ada Perjanjian ada black and white, both lawyer pasal penduduk Kampung Sungai Baru diwakili oleh peguam mereka. Kita ada peguam yang meneliti perjanjian tu. Jadi kalau anything happen boleh go back kepada perjanjian sesama tu. This is the thing. Tapi kalau nak berlaku ini dia boleh juga berlaku. Tapi ini antara perkara strength kita sebagai company untuk mitigate risiko-risiko yang akan datang. Itu saja. Jadi tadi saya ada dengar lah bila saya bersama tu ada yang menyatakan pihak Swescape tidak mengabaikan 32 keluarga yang tak nak berpindah ke Kerinci tu. So mungkin Cik Adi boleh kongsikan perkara itu. Yalah, saya nak kata saya tak marah dengan diorang. Bersama mereka hampir 2 tahun lebih memujuk mereka tak nak saya unik dulu. Bayangkan ada yang tak nak tu mungkin ada 5 orang. Sebab apa? Tak ada sebab dia tak suka saya, tak suka kami lah. Tak ada sebab dia tak suka pembangunan semua, dia suka. Tapi dia kata dia sayang kampung ni.
macam saya cakap, 40 tahun dia daripada Perak sampai duduk ni setinggan, lepas tu diri kat rumah, dia sayang, dia kata. Jadi dia, itu reason dia. Jadi memang itu, sampai sekarang pun kita baik, itu satu. Itu. And then macam mana kita bantu dulu, ialah selepas buat pengambilan tanah, mereka ada satu amount pampasan. Dulu mereka dapat dalam 73,000 pada awalnya. Lepas tu mereka appeal, ada tambah dalam 19,000, at the end diorang dapat 92,000. Tapi selepas tu mereka tidak ada rumah. Nasib baik dulu dengan prihatin pihak kerajaan jugalah. Saya berjumpa dengan Kementerian Melaya, Menteri sendiri, masa dulu Datuk Raja Nongci, dapat membantu mereka ni. Jadi mereka ni telah diberi rumah PPR. 35 orang ni telah di-offer lah, siapa nak ambil boleh dapat. Tapi bukan dapat free, mereka bayar sewa. Jadi mereka bertaburan lah, duduk di rumah PPR. Ada juga yang tak ambil tapi balik kampung. Tapi pada saya sedih jugalah, 92,000 tak pergi ke mana sangatlah. Dengan compare yang ni. Ada juga urus-urus selepas tu mereka cuba nak balik kembali, ada juga. Tapi masa tu saya berunding balik dengan Persatuan Penduduk, boleh tak menerima mereka sebab mereka nak beli balik ini dengan harga dalam 100,000 lebih masa tu. Kita agak macam okey juga, kita memaju kan. Tapi Persatuan Penduduk di sini agak reluctant sikit lah. Sebab mereka Kinci tu dia hot sikit, bergaduh apa semua. Jadi mereka takut mereka bergaduh dulu kalau masuk di tempat ni juga akan bawa attitude yang sama. Jadi 35 orang tu sampai hari ni masih, tapi hari raya diorang datang juga lah. Ini tengok saudara mara mereka. Ada tu just imagine, bapak tak nak, anak dia sign tu ada. Ya dia. Sebab orang muda ni visi dia lain visi dia lain. Dia kata besok rumah besar, value tinggi, I can use this rumah as a collateral. Collateral boleh place dekat bank, dia nak berniaga, nak buat loan, everything. Begitu Kalau yang agak lama tu, this is my house, this is my only ni, nak cuba pertahankan sentimental value tu ada. Sebab tu di sini ada beberapa cases bapa tak sign, anak sign. Anak ada rumah juga tu kerana itu. Tapi benda dah berlaku. Biarlah, tempat itu di kampung Sungai Baru. Tapi itulah iltizam kita lah ya. Di sini dulu alhamdulillah 472 kita berjaya lahirkan, ini saya sebut berapa kali lah, 472 pemilik sebagai we turn them into half millionaire. Rumah masa 500,000 ingat di kampung Sungai Baru 360 akan jadi millionaire. Bukan half millionaire, millionaire melalui rumah yang mereka miliki besok, rumah baru harga tu mencecah 1 juta. Harga ni pun bukan harga yang omong kosong lah. Sebab kita harga ni yang kita guarantee di dalam perjanjian usaha sama. Bila siap, this is the value. Kalau tak dapat value tu, dan kita top up. This is the value yang kita guarantee yang dia orang boleh dapat dalam 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi. Itulah cerita dia. Untuk yang terakhir lah, boleh tak Encik Adi jelaskan sekali lagi apa pembangunan yang sedang dirancang itu? Pembangunan Seri Pahang, yang lepas tu kampung Sungai Baru tu. Alhamdulillah. Sekarang ongoing adalah pembangunan semula PPR Seri Pahang, bekerjasama dengan DBKL, melibatkan 1,017 unit penyewa. Sekarang dalam proses perobohan telah berlaku. Sekarang dalam proses piling sekarang di piling di belakang dataran Maybank. Kalau tengok di Bangsar Alhamdulillah itu dengan DBKL, dan juga pembangunan semula yang telah sekarang yang telah kita rancang dalam proses terakhir, isu-isu tanah kita settle lah di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, yang melibatkan 8 blok rumah flat, 264 unit dan 96 unit rumah teres. Alhamdulillah, inilah 2 projek yang kita ni, projek pembangunan semula ya, dan juga projek yang ketiga di bawah Suezcap ni adalah, kalau tengok tu Nadi KL, Jalan Tuanku Abdul Rahman. Itu juga projek usaha-sama dengan DB KL, tapi bukan pembangunan semula lah. Tanah DB KL di sebelah, orang kata semua house, semua dengan Campbell, yang kita akan bangunkan
kompleks perniagaan. Ini ada 3 projek sekarang di bawah Suezcap yang kita sedang usahakan bersama.